Baik, tang mana kita ni? Muslimat? Muka surat 50? Ha? Muka surat 50? Aurat perempuan. No? Baik. Tentu ada perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, idaman penuntut juzuk yang pertama. Muka surat 50 Jawi. Sambung pada katanya ba. Sambung. Kata guru kita yang mulia rahimahullahu taala, Tuan Guru Al-Hajj Abdul Ghani bin Yahya. Katanya auratnya di luar sembahyang, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya ialah seluruh badannya. Auratnya di luar sembahyang di hadapan perempuan kafir adalah apa yang boleh nampak macam pakaian orang sedang bekerja di rumah. Bekerja ni bekerja di rumah. Tambah siap, bekerja di rumah. Bukan kerja di pejabat. Auratnya aurat perempuan muslimat. Masa dalam bilik ataupun di hadapan perempuan muslimat, ataupun di hadapan laki-laki mahramnya macam ayah dan abangnya, ialah antara pusat dan lutut sahaja. Ringkasnya, aurat perempuan itu ada 4 macam, ada 4 kategori. Selain daripada wajib menutup aurat atas seseorang masa sembahyang, wajib pula ia menutupnya daripada manusia lain daripada masa sembahyang, bagaimana telah diterangkan itu, sekalipun dalam bilik dan dalam gelap, kecuali kerana ada hajat seperti kerana hendak mandi ataupun radang kerana panas atau sebagainya. Ketika itu harus ia membuka aurat. Tuan-tuan, kita perhabis hak kita baca tadi, kita ulang, kita hurai sedikit. Tajuk kita ni apa dia? Tajuk besar ialah sembahyang. Tajuknya ialah apa dia? Syarat-syarat sah sembahyang. Antara syarat sembahyang apa dia, Ustaz? Ialah tutup aurat. Kalau tak tutup aurat sembahyang, batal sembahyang dia. Nak sah sembahyang, kena tutup aurat. Lah ni kita tengah bincang aurat sembahyang. Laki dan perempuan. Hak laki settle. Hak perempuan auratnya lagu mana dah baca dah separuh. Sambung pula malam ni. Yang kita dah baca bulan lepas, aurat perempuan dalam sembahyang, tuan. Mesti tutup kawasan aurat dan jangan nampak warna kulit. Mana pakaian tu mesti tebal, ketat, tidak ada masalah. Kita habaq dah itu, tuan. Contoh paling mudah, kalau perempuan tu pakai baju snorkeling, atau baju hak menyelam tu, dia tutup kepala, kemudian dia buh tapak itik semayang, jawapannya sah walaupun ketat merinin. Pasal apa? Dalam semayang ni auratnya hanya dengan 2 syarat. Tutup kawasan aurat dan jangan nampak warna kulit kok celah-celah pakaian semayang dia. Maknanya kena tebal. Itu sahaja. Adapun nampak bentuk badan, pakaian tersebut tidak membatalkan sembahyangnya. Itu yang kita dah bincang. Yang saya sebut tu nak habaq segi apa? Itu kira habis meta lah. Pakai sembahyang sampai ketat merinin. Baik. Malam ni tok guru kita pi cerita pula luak sembahyang lagu mana. Ustaz, orang perempuan ni kalau luak sembahyang auratnya lagu mana? Ada 3 keadaan. 3 keadaan, tengok dia duduk dengan siapa, duduk di mana. Duduk dengan siapa dan duduk di mana. Siapa depan dia. Dia duduk depan siapa. Dia kena tengok tahun tu. Maka, tuan-tuan, yang pertama, kalaulah perempuan ini tak kira siapa-siapa, mak kita, tok kita, adik perempuan kita, kak kita, mak menekan kita, kalau dia ni di hadapan laki-laki yang bukan mahram dia, yang halal menikah dengan dia,
Kalau nak menikah sah, bukan mahramnya, maka aurat perempuan itu seluruh badannya. Kita ambil tuan pendapat yang muktamad tuan bersekalian, ialah kita pegang kecuali muka dan tapak tangan. Walaupun mazhab banyak kata dia kata tutup muka tu wajib sebab muka tu aurat. Tuan, tapi kita ambil tafsiran mengatakan boleh muka dan tapak tangan untuk dibuka. Dalam bab ni saya siap ulama khilaf. Adakah muka tu wajib tutup ataupun tidak bila depan orang yang dihalal nikah, bukan mahramnya. Tapi yang kita pegang, boleh kita pegang, ialah muka dan tapak tangan tak termasuk dalam aurat yang wajib ditutup, sekalipun di hadapan lelaki bukan mahram dia. Tapi ada syarat dia tuan, ada syarat dia lah. Baik. Saya buat contoh pilihan tuan yang paling mudah. Lah ni, ustaz bila boleh tengok apa nama muka orang perempuan tu? Dah kata seluruh badan ni aurat, ikut pendapat yang lain. Dia kata bila nak mengaji, yang mengajar tu ustazah. Mengajar pula Quran. Mengajar pula tuan-tuan sifat huruf dan makharij huruf. Tempat terbit huruf. Kalau dia tak buka muka nak nampak mulut, dia kata takut lari tiun. Takut murid tak cam. Contoh. Tuan-tuan boleh ketika makam nak mendidik. Yang kedua ketika nak berubat. Tuan-tuan. Jadi bukan kalau kita ambil pendapat yang kata wajib tutup muka sekalipun, ada tempat-tempat yang diharuskan dia buka. Baik, tapi kita ni mendapat yang mana? Yang kata muka dan tapak tangan ni dan bukan aurat sekalipun di hadapan, bukan mahramnya. Baik, saya nampak luar semayang tak sama dengan semayang. Dalam semayang kena tutup aurat seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Luar semayang pun sama, tapi tambah satu syarat. Mesti longgak, jangan ketat. Luar semayang, aurat perempuan tambah satu lagi syarat. Iaitu apa ustaz? Iaitu dia kena longgak. Dia tak boleh ketat. Tak boleh nampak bentuk badan. Makna kalau yang pakai baju berenang tadi tu, yang pakai baju menyelam, kalau dia belikan di market borong, tak boleh. Melainkan semua hak menegak tu pak melekan dia. Ataupun adik dia, tok wan dia, tokeh, tak apalah tuan. Tapi kalau kita bukan mahram ada walaupun seorang, dia sudah tidak boleh lagi pakai baju menyelam tu untuk pergi ke market. Ustaz semayang sah? Semayang sah. Semayang sah, tak ada masalah. Tapi untuk dia keluar di hadapan lelaki bukan mahram, mesti kena longgak. Tak boleh nampak bentuk badan dia. Nampak bentuk badan ni pun ada orang tanya ke ustaz, awak kalau orang perempuan tu naik motor, dia pakai jubah longgak dah. Dia pakai baju kurung dengan kain batik luah habis meter dah. Kan? Ataupun dia pakai baju kurung. Tapi bila naik motor ustaz, duduk di kursi belakang, kan kursi depan, nampak paha belah atas tu. Betul tak? Betul tak? Macam tuan duduk sekarang, nampak tak bentuk paha? Tentu pakailah baju besar tak mana pun, labuh terang mana pun, tebal tahun tu, kalau tuan-tuan duduk saja, akan nampak bentuk paha belah atas. Belah bawah tak lah sebab dia longgang. Ustaz kalau bini kita, ustaz kalau lah budak perempuan tu, naik motor, pakai longgang-longgang dah, tapi naik motor, bila dia duduk atas kursi motor tu, orang tak ambil kursi motor, orang ambil kursi motor. Duduk atas kursi motor tuan, tiba-tiba nampak belah atas paha, nampak merenit, seluarkan ikut bentuk tu. Yang tu dimaafkan. Pasal apa? Nak mengelak tak boleh. Contoh yang kedua, tuan-tuan mesti tahu betul. Mesti tuan kata betul. Orang perempuan kalau pakai tudung. Pakai tudung tuan, apa akan nampak? Tengkorak kepala belah atas. Tak ni? Dia akan nampak bentuk tengkorak kepala tak? Dia akan nampak tuan. Ustaz tu ketat tu.
Ya, tapi tak nampak bentuk sepenuhnya. Tuan, ini dia panggil benda yang lazim, dia berlaku tak dapat dielakkan. Oh, kalau pakai tudung tuan sampai tak nampak bentuk tengkorak nak pakai lagu nak. Nak pakai helmet. Ataupun topi tu, topi Cina. Ataupun hak dia pakai tuan, dengan besi galang tuan. Ringi macam orang Minang Kabah, bukan, tak sampai tera tu. Itu tak apa. Yang kedua, tang kepala bau. Tang kepala bau tuan sekalian, betul tak? Tang kepala bau ni, tuan pakai jubah longgak ke, perempuan bukan tuan. Perempuan pakai jubah longgak ke, kain tebal ke, tuan kepala bau akan dapat bentuk juga. Akan dapat bentuk kan? Hak ni ustaz, kira buka aurat? Jawapannya tidak. Pasal ini benda yang tak dapat dielakkan. Oh, kalau kita nampak bentuk kepala, tak mungkin nampak bentuk bau, tuan tak nampak bentuk paha, dia kena reka antara satu pakaian yang tung. Duduk dalam tu je. Jalan 4 segi tu lah tung tu. Tuan, itu bukan Islam. Islam tak menyusah sampai tera lagu tu. Baik. Ingat tu muslimat no? Kalau kata depan kita kan ada lelaki yang halal kita menikah dengan dia walaupun lah ni kita bini orang. Saya ada umpama, ustaz, saya nak menikah dengan orang tu, saya ada lelaki dah. Bukan kira masa tu. Kalau lelaki mu mati, boleh menikah dengan dia tak? Dengan lelaki yang mati, memang saya nak menikah dengan dia sangat-sangat lah. Pula dah. Kita bukan kira dia tu boleh menikah masa tu. Tapi kalau tak ada halangan, boleh menikah dengan dia. Sebab bukan mahram kita. Pak kita, tuan-tuan, sampai kiamat tak boleh menikah. Adik-beradik, tuan-tuan, dah kita sampai kiamat tak boleh menikah. Nak habak kata. Tapi yang bukan mahram ni, kalau kita boleh menikah dengan dia, tuan-tuan sekalian, kita wajib tutup seluruh badan kita. Tak kira di mana, walaupun dalam rumah kita sendiri. Orang perempuan ada satu mazhab. Ada satu mazhab orang perempuan ni tak aurat diri dia, kalau dia bukan mahram, dia kira dia duduk tak mana. Maksud ustaz, kalau duduk rumah dia, siapa mai pun tuan, nah, dia buka semacam je. Jemuk kain di luar tuan. Rumah teres. Nah, rumah teres macam-macam lah. Duk taman, semi B kat semi B, semi D tu tuan. Ataupun sebagainya. Depan jalan besar pula, orang lalu dalam. Kita dah pagak kita, beli rumah tu mahal tuan. Tepi lebuh raya pula. Nak jemuk kain, pakai baju kelawak. Nak jemuk kain baju, pakai baju kelawak. Di masjid kami tuan sekalian dengan jubah, dengan stokin sampai ke lutut. Dengan jubah tu ke handsok pula, takut nampak lengan putih. Contoh tuan, molek dah. Balik main rumah tu sekalian, jemuk kain depan rumah, pakai baju kelawak sahaja. Penyedia adalah tinggi. Penyedia tu tinggi ikut sahih laki dia. Ada orang buat rumah tak ikut sahih dia. Ni cerita lama kan, dia buat sahih dia berdiri tangan tu. Tinggi ni. Dia pun suka tu, dia tingkap setakat tu lah. Ada. Ni cerita lama sikit lah. Nak buat tingkap besar mana, tengok badan sana. Tanda. Besar tu tingkap. Jadi perempuan pakai baju kelawak tu sekalian, ni dia itu tinggi pula tu akak. Orang lalu tengok tuan. Jadi dia kata tengok apa? Dia tuan, maknanya dia duk kata, dia duk faham, bila ada rumah dia ni buka aurat tak apalah, walaupun tengah jalan, walaupun tepi jalan, tak boleh lah. Sekalipun duk dalam bilik tidur rumah kita, kalau ada lelaki bukan mahram, wajib tutup tuan seluruh badannya. Kadang-kadang tuan buat kenuri tahlil kan, sama kan orang main rumah kita penuh. Tuan sampai masuk dalam bilik rumah sempit. Tuan, kita dalam bilik kita ada rumah kita tuan, orang pakai tudung, kita tak pakai tudung. Pasal apa? Ni bilik saya. Dia bukan ke bilik siapa. Kalau ada lelaki yang bukan mahram, wajib tutup belaka-belakanya.
Ni nasihat saya lah untuk muslimat juga. Zamanlah zaman orang nak geret. Nak geret. Tuan. Tapi tak apa nak rancak lagi sebab PKP baru duk ni. Kan, corona pun duk main pula ni. Tuan, sekong dua lagi dia dah nampak takut-takut lah. Orang lelaki tak apalah tuan, dia hingga banyak. Tapi orang perempuan pun dah, ustaz, kalau kata nak geret ni kena ada cara dia. Nombor satu, geret tu lah. Geret ustaz bukan semua geret duduk kayuh main. Kau nak geret Wrangler je nak kayuh. Nak geret mini tuan, nak kayuh kawan-kawan nak bukit bo. Mana nak geret tertentu. Kemudian pakaian ustaz bukan sebarang pakaian. Kita ni dia kata nak geret ada pakaian geret. Betul tak? Yang kita tuan nak sebut ni kisah aurat ni lah. Dia kata tebal dah. Pakai ini memang tebal sungguh, tak nampak warna kulit. Kemudian panjang tangan tu betul dah, tutup kepala lagi okey dah. Bertudung pula kalau muslimat. Stokin lagi kasut pula. Oh tuan, tak nampak inci pun kulit dia atas mana. Kau okey lah. Kan? Tapi dia terlupa. Kalau dia luar mahram ni, kalau dia ada lelaki bukan mahram, dia mesti pakai longgak. Ketat merenin tuan sekalian. Faham tak ni? Kayuh tuan. Tapi kita ni hak berumur ni tak kayuh lah kot. Kalau kayuh pakai ketelekong lah kita nak betul dah ni. Nak pakai ketat macam Ustaz malulah. Awak tanu pun kenok, tani pun kenok, tani. Lah dia payah. Tapi baklong pun kalau kata muat baklong pakai juga. Maklong tu pun dia kata kalau muat pakai juga. Tapi tarik tak lepas. Tak apalah. Nah, abang kata ini suatu salah faham. Maaf tuan-tuan sekalian, zaman banyak orang suka pergi duk share apa-apa dalam. Kalau orang lelaki tu tahan kira sikit. Tapi orang perempuan, kayuh ni alhamdulillah hari 80 km. Contoh. Esok target 100 km. InsyaAllah tahun depan boleh masuk Olimpik. Contoh. Tuan, tapi dengan pakaian tu lah kayuhan tuan. Saya rasa ini pun kena ambil perhatian. Cuma hak muslimat ni ditahan kira sikit, dia pakai tak juga, cuma dia bertudung. I'm still dia tak jaga hukum. Walaupun berkayuh, tu yang I pakai tudung tak buang. Dia kira tutup Arab pakai tudung, tak nampak rambut, kira tutup Arab panjang cerita. Tuan-tuan, ini pun satu masalah kepahaman. Baik, tuan-tuan, sikit lagi tak habislah yang kita baca tadi. Yang kedua, auratnya di luar sembahyang di hadapan perempuan kafir adalah apa yang boleh nampak macam pakaian orang sedang bekerja. Tuan-tuan, sebelum saya terlupa, saya teringat ni lintah main seorang ahli politik negara. Perempuan, cerita lama sikit lah. Cakap kalau start ni lah, untuk perasan. Kalau mereka tanya saya apa-apa, saya tahu pakai cuma ada 5 sebab. Kalau mereka tanya saya apa-apa, saya tak bertudung. Saya nak beritahu ni, ada 5 sebab. Nombor 1, tak ada dalam perlembagaan negara wajib pakai tudung. Allah. Tentu ingat cerita lama ni. Cerita lama sikit tapi orang hak cakap tu berlama dah. Tuan-tuan, ni cerita lama lah. Pertama dia kata tidak ada dalam perlembagaan tertulis wajib pakai tudung. Ahli politik sepatutnya lebih bijak. Ahli politik itu sepatutnya akalnya lebih jenuh. Ahli politik itu orang sebut sepatah dia faham 10. Hak ni nampak tak faham. Walaupun dia bagi Islam agama rasmi, duduk dalam tu lah. Takkan tuan nak tulis perlembagaan ni panggil ni rukun negara. Takkan tulis semua kot. Tudung wajib, solat wajib, tuan-tuan. Jenah mengapai rukun negara. Hak 5 pun lupa. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua dia kata apa? Suami saya tak suruh pun. Makna bila suami tak suruh, dia kata tak wajib pakai. Kita bukan kira suami tak suami. Kita kira untuk sekali ada Quran suruh.
Allah suruh, Nabi suruh, laki larang pun wajib kena pakai. Tidak ni. Alasan ketiga, dia takkanlah kerana tak pakai tudung ni naik nafsu orang jantan kot. Tengok rambutnya, geram. Tengok rambut, geram dia kata. Takkanlah gutur kot, rambut je. Tuan. Jadi cara dia olah nama sekalian. Jadi menunjukkan tak fahamnya terhadap agama. Sayang tuan, sayang. Sayang. Baik. Tapi kita ni tuan-tuan kena ingat tanah Melayu kita tu hak pakai tudung elok betul pun tuan dah hujung ataupun awal tahun 70-an. Sebelum tu awal tahun 60-an, awal lagi zaman Jepun tuan. Hatta ustazah zaman tu pun kepahaman tu dia tak ke selena atas kepala turun ke bawah. Tu kira ustazah alif tak ada arah ngajak Quran rata. Tidak. Sebab apa ustaz? Kepahaman zaman tu. Dia tuan tak sampai sepenuhnya tapi dia dah ilmu tu cuma dia faham setakat tu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Itu maknanya. Baik. Kita tengok juga tuan gambar-gambar hal lama-lama album tok-tok kita tu. Sungguh. Zaman ni pakai tudung selendang tu. Tapi kau ustazah. Kami ustaz dulu kena mengaji kat tokmu lah Quran tu. Tuan, nak habaq kata kepahaman. Tapi alhamdulillah makin benar atau makin betul, makin sempurna kepahaman tersebut. Tapi hak tak pakai jugalah. Ada orang pakai tudung pergi Mekah sahaja. Bila Mekah, buang balik. Ada orang tuan pakai tudung bila tengok orang mati. Bila tengok orang hidup, buang balik. Macam-macam. Kita tak kira tang mana, tak kira bila, tuan-tuan. Yang syaratnya kalau ada bukan mahram, wajib tutup belaka-belaka. Dan mesti longgak, jangan ketat. Baik. Yang kedua tadi, ustaz kalau perempuan muslimat ni, dia bersama dengan perempuan yang kafirah. Aurat dia terang mana? Mana tak ada orang lelaki lah. Tak ada lelaki yang bukan, tapi mereka ni, dua-dua tu mereka ni adalah perempuan semua. Pernah berlaku tuan-tuan sekalian, diletakkan pelajar perempuan Islam ni di asrama bersama dengan pelajar perempuan yang bukan Islam. Berlaku. Tak ada isu melainkan daripada segi aurat. Ustaz, kalau anak saya ni perempuan duduk asrama dengan kawannya perempuan yang bukan Islam, dia ni boleh buka tak? Terang mana nak buka? Jawapannya ialah boleh buka setakat aurat buat kerja di rumah. Perempuan muslimat ini duduk serumah, duduk sebilik, duduk tak kira lah. Mereka ada duduk sekali, tentang mana pun. Tak ada orang lelaki lah kata ni kan. Tuan-tuan, tiba-tiba nak buka setakat mana yang boleh. Ikut mazhab Syafi'i kata, boleh buka setakat aurat buat kerja di rumah. Bukan buat kerja di pejabat tuan, kerja di rumah. Saya tanya muslimah ada dalam masjid ni. Kalau tak ada siapa lah di rumah kita, kita nak buat kerja kot dapur, agak-agak pakai terang mana? Tudung pakai tak? Duduk di rumah, lelaki tak pakai tudung, pakai kemas. Orang tak pakai tuan. Takut pas lagi payah ustaz. Buat kerja lagi peluh. Sayang tudung tu. Dia masam. Yang kedua, pakai tangan panjang nak buka cincin rapat sampai pergelangan tangan tak? Dah ustaz, di sisi sampai ke siku. Awak nak basuh pinggang. Saya kena ayak sabung sayang baju nak pakai kenuri pula tu. Makna tuan biasanya orang kasih selak sampai ke siku buat kerja di dapur. Betul tak? Yang tiganya pakai stokin nak buat kerja di rumah. Baguslah misalnya ustaz awak. Dia dah seorang stokin pakai tanah buang. Penyakit kulit dah bukan dia saja dia. Dia takut makhluk lain nampak aurat dia. Tuan-tuan,
Jadi faham, adat kita kalau perempuan duduk di rumah dia, buat kerja di rumah dia, buat kerja dapur dia, biasanya dia tak pakai tudung. Yang keduanya biasanya dia akan selak tangan sampai siku. Yang tiganya dia tak pakai stokin. Makna kalau dia duduk sebilik dengan perempuan yang bukan Islam ni, dia boleh buka tera tu. Dulu tuan memang ada pendapat kata kena pakai tudung sebab takut nampak tengkok kita dekat dia, satu fitnah. Ada pendapat tu pun ketat sikit. Ketat sikit. Seolah-olah kalau ikut pendapat yang pertama, yang kedua ni, duduk dengan perempuan kafir macam dengan lelaki yang bukan mahram. Tuan-tuan, baik, ada tuan-tuan. Dan yang ketiga, yang terakhir, aurat perempuan masa duduk dalam bilik seorang-seorang, ataupun aurat perempuan semasa duduk dengan member-member perempuannya yang Islam, ataupun di hadapan laki-laki yang mahramnya yang tak boleh nikah dengan dia, pak dia, mak dia, abang dia, adik dia dan sebagainya, mahram dia lah, maka auratnya ialah antara pusat dan lutut sahaja. Hak sahabat tuan-tuan, tuan-tuan geli geleman. Betul ke ustaz? Awak tak biasa lagi dalam rumah pakai meksi saja. Pakai simih, dulu panggil simih, orang simih tak orang pakai dah. Orang dulu masya-Allah simih bubuh, kain luar pula. Orang lain kadang-kadang dia pakai simih saja je. Ataupun simih tak pakai kain sahaja. Dia apa panas tak? Kan? Tak apa lah tuan. Tapi yang penting tutup aurat. Tapi nak beritahunya, tuan-tuan sekalian, kita setakat umur kita ni, walaupun hukum kata macam tu, dua beradik tuan, kalau perempuan tu hanya wajib tutup pusat lutut, antara pusat lutut tuan, tak biasa lagi lah duk. Cara orang Hawaii tak biasa lagi lah. Tuan-tuan, dia berasa apa? Dia pergi geli-geleman. Rupa yang huduh. Walaupun segi hukum tak namanya, tuan-tuan, haram sebab mereka itu mahram kita. Tuan-tuan, tapi yang ni kalau suasana biasa-biasa tak timbul fitnah. Tapi tuan-tuan, kalau dua beradik pun mengen tuan hak perempuan ni pakai simih sahaja, menyebabkan fitnah mungkin berlaku, mungkin menyebabkan sumbang mahram sebagainya, dia kena mengelak juga. Kena beringat tu. Tuan-tuan sekalian. Jadi saya rasa tuan-tuan, benda ni kita kena peduli sikitlah tuan-tuan. Dan saya nak habaq, mungkin saya habaq aku bulan lepas saya tak perasan. Tuan-tuan, benda yang saya sebut ni tuan-tuan, walaupun dua beranak, walaupun dua beradik, walaupun anak menakan, mak menakan sebagainya, tuan-tuan, dia kena jaga juga aurat itu. Pasal tuan-tuan, nafsu ni kadang-kadang dia tak ada darah daging, dia tak kena darah daging. Yang sahabat tuan, di mana saya tak ingat, mungkin sebut sini saya terlupa, tuan-tuan, seorang perempuan ini jadi mangsa karakusan keluarga dia sendiri. Ayah pun tumpang tui, 3 orang abang semua tumpang tui kat diri dia. Tuan-tuan, panggil sumbang mahram. Jadi tuan-tuan, tempat lampiah nafsu ayah sendiri dan juga 3 orang abang dia. Kesian tuan-tuan sekalian. Berlakulah bukan jauh tuan-tuan, dalam negara kita lah. Benda tu benda yang pasti dan yang memang dah berlaku. Tu saya kata, kalau tak apa dua beranak, betul hukum kata okey, tapi kena beringat. Dua beradik tak apa, memang betul dua beradik tak ini khaluat tuan-tuan, duduk sekali tak khaluat, tapi kena beringat. Kerana tuan-tuan sekalian, dia kadang-kadang manusia ni dia boleh tinggal imannya kerana nafsunya. Dia boleh tak tepi hukum agama kerana nafsunya sendiri. Tuan-tuan, cukup setakat tu, insya-Allah taala tuan-tuan, bulan depan, tahun depan kita akan sambung perangan bawah sekali tu tentang huraian terhadap mengetahui cara sembahyang. Tuan-tuan, hal ni adalah yang terakhir sebelum kita masuk rukun sembahyang. Tuan-tuan, insya-Allah tahun depan ni, bulan Januari tahun depan ni, kita akan sebut mula-mula sebelum rukun tu,
antara syarat sah semayang, mesti tahu cara semayang. Saya ulang lah. Antara syarat sah semayang ialah tahu cara semayang. Saya ulang lagi. Syarat sah semayang ialah kena tahu cara semayang. Maknanya, siapa-siapa yang tak tahu cara semayang, mungkin tak sah semayangnya. Kau tengok cara semayang, cukup 13 rukun. Kita tarik 1, 2, 13 rukun. Cukup. Tapi adakah dia buat kerana dia tahu ataupun ikut orang? Kalau buat ikut orang, mungkin ada kes nanya semayang tidak sah. Tuan-tuan, nah abang kata, ini saya nasihat untuk saya lah. Tuan-tuan, dalam bidang perkara amalan apa yang kita nak buat, mesti kita mulakan dengan ilmu. Tuan-tuan ingat orang nak pergi ke Mekah, semua pergi kursus haji ataupun umrah. Pasal apa tu? Takut haji umrah tidak sah, maka dia kena ambil ilmu haji dan umrah. Tu yang kena pergi kursus juga. Kalau orang tanya kita, Ustaz, wajib tak saya ambil kursus haji ni? Jawapannya, wajib kalau kamu tak tahu hukumnya sebelum itu. Pasal apa wajib ambil hukum haji? Kerana takut haji kamu tidak sah. Pasal apa? Tak tahu cara buat haji. Ustaz, saya ni nak pergi umrah ni, nak kena kursus umrah ke tak? Tak kursus pun tak apa, tapi mesti kena tahu cara umrah. Dan saya tak nak tahu, tak nak belajar. Kursus ni ya baru nak pergi. Wajib pergi kursus. Pasal apa aku tak pergi kursus? Bimbang takut umrah pun tidak sah. Maka itulah semayang kita. Kalau kita tak tahu cara semayang, bimbang-bimbang semayang kita pun tidak sah pada hukum syarak. Naya kita dunia, apatah lagi tuan di akhirat kelak lagi naya. Nah setakat itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.